Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot perkongsian satu hari satu hadis Institut Kajian Hadis INHAD Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Bersama saya pada pagi ini Abu Zaki bin Ismail. Kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain." Maksudnya, Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah perisai. Maka janganlah dia berkata perkara keji dan jangan dia berkakuluan jahil. Dan sekiranya seseorang memeranginya atau mencelanya, hendaklah dia berkata, sesungguhnya saya berpuasa. Saya berpuasa, yakni 2 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Imam Ahmad dan Imam Malik dalam Muwatta'nya. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati oleh Allah SWT, Imam Suyuti menghuraikan hadis ini tentang kesabaran. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati oleh Allah SWT sekalian, hadis ini mengajar kita bahawa puasa itu adalah perisai yang dapat melindung seseorang manusia yang berpuasa dan juga melindungnya daripada ancaman orang lain. Maka hendaklah dia menjaga dirinya daripada perkataan-perkataan yang keji. Jangan mencela, memaki orang. Jangan berkelakuan jahil, bersifat bodoh. Dan sekiranya dia berhadapan dengan orang yang mahu memeranginya atau mencelanya, hendaklah dia berkata, sesungguhnya saya berpuasa. Sesungguhnya saya berpuasa. 2 kali disebut oleh Rasulullah SAW. Ini bermakna puasa itu dapat menahan diri kita daripada kelakuan yang tidak baik dan melindung diri kita daripada ancaman yang tidak baik daripada orang lain. Menurut Imam Suyuti dalam syarah Muslim, syarah Ad-Dibaj ala Muslim, pesanan Rasulullah SAW supaya orang yang berpuasa berkata sesungguhnya saya berpuasa itu boleh jadi dalam 2 keadaan. Yang pertama, dia berkata dengan kuat supaya orang yang mengancamnya atau mencela itu mendengarnya. Mungkin dengan itu orang itu akan menarik balik kata-katanya atau tidak jadi menyerangnya. Yang kedua, boleh jadi juga kata-kata itu adalah kata-kata dalam hati. Maknanya bila seseorang itu diancam atau dicela, dia ingat, dia berkata dalam hatinya, saya berpuasa 2 kali, supaya dia boleh bersabar dan tidak membalas perbuatan celaan atau serangan orang itu. Kerana sekiranya dia membalas dan mencela balik, itu akan mengurangkan pahala puasanya sendiri. Tuan-tuan dan dikasihi rahmati oleh Allah SWT sekalian, hari ini kita berpuasa dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kita kurang bertemu dengan orang. Mungkin hanya sekali-sekala ketua keluarga keluar bertemu dengan orang di kedai untuk membeli barang keperluan rumahnya. Tapi komunikasi kita banyak berlaku dalam media sosial, medsos. Dalam medsos pun kita perlu berpuasa juga, sama ada di waktu siang ataupun malam. Walaupun kita tidak makan dan minum hanya waktu siang, tapi kita perlu mengawal diri kita supaya jangan mencela orang, memaki orang. Dan sekiranya orang memaki dan mencela kita, hendaklah kita bersabar. Kadang-kadang menyedihkan juga kerana ada orang yang tidak sabar dalam media sosial, memaki, mengutuk orang, tidak puas hati pada orang lain. Ini akan mengurangkan pahala puasanya sendiri. Rugilah dia. Sepatutnya kita bertahan. Bukan sahaja kita tidak memaki orang, mencela orang, tapi kita juga dapat bertahan sekiranya ada orang memaki dan mencela kita. Dalam medsos hari ini ia dipanggil tahan maki. Tapi bukanlah tahan maki dengan kita memaki orang dulu, lepas tu orang maki kita tak kisah. Sebaliknya kita jangan memaki orang, jangan mencela orang. Jagalah mulut dan tangan kita sendiri daripada menulis perkara-perkara yang tidak baik. Sekiranya orang memaki kita, maka mungkin kita boleh tengok beberapa contoh yang telah ditunjukkan oleh orang-orang dahulu. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki telah berkata kepada Khalid bin Al-Walid, dia kata, ada orang mencelamu wahai Khalid. Tetapi sebaliknya Khalid menjawab, itu adalah buku catatan amalan dia, terpulanglah kepada dia apa yang dia mahu isi. Maknanya Khalid Al-Walid
tidak marah dan tidak membalas pula celaan orang itu. Sebenarnya kita juga tidak digalakkan menyampaikan celaan orang lain kepada tuan punya diri dalam keadaan orang itu tidak tahu. Diriwayatkan juga bahawa Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in, berkata, dikatakan kepadanya, ada seseorang mencelamu. Tetapi Wahab bin Munabbih bukan bertanya siapa orang itu, tetapi sebaliknya dia bertanya kepada orang yang menyampaikan celaan itu, syaitan tidak ada orang lainkah yang boleh menjadi utusan selain daripada engkau? Maknanya dia tidak suka orang itu menyampaikan celaan orang lain itu. Seorang lagi dikatakan kepadanya, ada orang mencelamu. Tapi orang ini menjawab, orang itu telah melemparkan anak panah kepadaku, tetapi tidak kena. Kenapa engkau bawa anak panah itu dan engkau pasakkan dalam jantungku? Maknanya walaupun kita tidak mencela dan memaki orang, tetapi kita juga kena ingat jangan sampai kita forward dan menyampaikan celaan, makian orang kepada orang lain. Cukuplah kita membacanya tanpa perlu kita forward atau sampaikan kepada tuan punya diri. Itulah di antara cara kita untuk menahan diri daripada mencela orang, khususnya dalam keadaan kita berpuasa. Termasuk juga cara menahan diri daripada membalas celaan. Diriwayatkan juga bahawa Imam Syafi'i, seorang lelaki datang kepada Imam Syafi'i dan berkata, ada orang cakap benda tidak baik tentangmu. Imam Syafi'i menjawab kepada orang itu, kalau engkau benar, engkau adalah pengadu domba. Sekiranya engkau berdusta, maka engkau fasik. Lalu orang itu merasa malu dan beredar. Maknanya Imam Syafi'i mengajar bahawa kalau kita sampaikan celaan orang, kutukan orang kepada orang yang menjadi sasarannya, maka kita disifatkan sebagai pengadu domba, namam, orang yang suka melaga-lagakan orang. Dalam bahasa Melayu dipanggil pengadu domba. Domba ni kambing. Jadi orang yang melagakan kambing, orang itu orang yang tidak baik. Macam dalam budaya Melayu mungkin sabung ayam. Jadi itu adalah orang yang tidak baik dalam anggota masyarakat. Sebaliknya, sekiranya orang itu menyampaikan perkara yang dusta kepada Imam Syafi'i, maka kata Imam Syafi'i, engkau seorang yang fasik, yakni orang yang suka melakukan kerosakan. Tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala memelihara kita daripada suka menyampaikan berita-berita yang tidak perlu disampaikan. Sebagaimana selalu dipesankan kepada kita, tidak pasti jangan kongsi. Bahkan kalau menyakitkan hati, jangan dikongsi juga, kerana kita mahukan kebaikan daripada puasa kita, dan mudah-mudahan selepas Ramadan kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada kita sebelum ini. Sekianlah saja kongsian kita pada hari ini. Jom masuk kuis. Sekian, terima kasih.